dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Soal Rakyat pada malam ini bersama dengan saya Fiza Sabjahan. Sejak pandemik COVID-19 buat pertama kalinya muncul di Wuhan pada Disember yang lalu, ia telah pun menjangkiti jutaan penduduk di dunia yang bukan sahaja memberi kesan dan juga satu fenomena terhadap dunia perubatan, namun turut memberi kesan kepada masyarakat dan juga individu secara psikologi selain turut melumpuhkan ekonomi global. Di Malaysia, Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilakukan pada Mac yang lalu, di mana sejak itu banyak persatuan-persatuan pengusaha dari pelbagai industri telah pun mengambil pelbagai inisiatif dalam menghadapi cabaran ekonomi. Namun di sebalik kegairahan dalam mendepani cabaran ini, sedarkah kita tentang wujudnya salah laku dalam perniagaan seperti perjanjian anti persaingan kartel dan penyalahgunaan kedudukan dominan? Malam ini kami akan kongsikan kepada anda tentang kepentingan persaingan dalam perniagaan dan apakah yang dimaksudkan dengan perjanjian anti persaingan kartel serta penyalahgunaan kedudukan dominan. Justru untuk kita bincangkan topik ini pada malam ini, kita akan bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Persaingan Malaysia atau lebih dikenali sebagai MyCC. Kita bersama dengan Encik Iskandar Ismail. Apa khabar Encik Iskandar? Khabar baik. Fiza, macam mana? Baik, Alhamdulillah sihat. Dan malam ini kita nak kongsikan juga tentang peniaga kartel pengguna rugi. Bila kita cakap tentang pengguna rugi ini, inilah kita nak kongsikan tentang hak-hak ataupun apakah sebenarnya kebaikan-kebaikan dan juga manfaat yang boleh diperoleh oleh pengguna kita. Dan kalau kita lihat Cik Iskandar, baru-baru ini banyak juga dalam kalangan pengguna kita yang mengeluh tentang kenaikan harga barangan. Ada yang kata harga telur naik, harga ayam naik, termasuk juga perkhidmatan gunting rambut. Kan ramai yang agak mengeluh kan? Dan tidak dinafikanlah sememangnya ini akan memberi impak dan juga kesan kepada seluruh rakyat. Jadi bagaimana kalau boleh Encik Iskandar kongsikan kepada kami peranan dan juga fungsi MyCC dalam memastikan hak kepentingan pengguna ini dilindungi dan menangani masalah ini secara keseluruhannya. Okay, terima kasih Fiza dengan soalan tu. Ini soalan apa orang kata yang apa orang kata memang ramai pengguna di luar sana memang tertanya-tanya kenapa naik harga. Harga minyak dah turun tetapi harga tetap naik. So, jadi kami Suruhanjaya Persaingan Malaysia atau MyCC, kami adalah agensi penguatkuasa, salah satu agensi di bawah KPDNCP, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna, yang menterinya Dato' Alexander Nantalinggi. Okay. Kami ini akan memantau isu persaingan. Secara prinsipnya, asasnya di bawah undang-undang persaingan yang berteraskan kepada prinsip ekonomi, setiap perniagaan mesti bersaing antara satu sama lain. Ya. So, jadi dalam hal ni, contohnya macam tadi Fiza kata tentang perkhidmatan gunting rambut. Ya. Banyak isu dia kata apa ni orang kata tiba-tiba sekelompok apa ni penggunting rambut di Selangor dan Kuala Lumpur dan sebagainya tiba-tiba menetapkan harga sama-sama. Dia naik RM5, RM5. Semua naik kat RM5. Kita pergi mana-mana naik RM5. So, jadi MyCC ni itu kami anggap itu adalah satu kartel. Kartel. Namanya dalam bahasa undang-undang perjanjian anti persaingan. Okey. Perjanjian anti persaingan ni memang tidak boleh dibenarkan kerana ia akan merugikan pengguna kita. Kita ni pengguna. Ya. So, jadi mereka pun pengguna, mereka tidak sedar juga mereka ni pengguna. So, jadi kalau dalam isu gunting rambut ni, apa yang kita dah buat, kita bekerjasama dengan KPDNCP. KPDNCP dia tengok isu anti pencatutan. Okay. Tapi kami tengok dari segi aspek kartel, di mana kami akan mengambil tindakan ke atas sekelompok penggunting-penggunting rambut melalui persatuan atau tidak. Okay. Dan baru-baru ni kita ada panggil 2 persatuan, kami ada online meeting. Ya. So, jadi kami kata, okay, saya nampak notis kamu mengarahkan ahli-ahli kamu menaikkan harga bersama-sama pada tahap yang sama. So, jadi kami kata tak boleh dibuat, kata tolong hentikan. 2 jam selepas tu keluar satu notis, dia kata setelah mendengar nasihat MyCC kami sudah hentikan. Okey. So, jadi di beberapa dua negeri ni kami dah dapat selesaikan isu ni. Tetapi kami masih memantau sebab isu gunting rambut ni dari dulu lagi. Dulu tahun 2014 pun kami ada ambil tindakan. Dan persatuan ni di sebuah negeri ni
kami dapat aku janji secara bertulis kata dia tak buat lagi. Memang dia tak buat. Tapi sekarang ni pihak lain yang buat. Sebab banyak sangat persatuan dalam kalau kita cakap tadi tu tentang persaingan tu tadi kan, Encik Iskandar, kalau boleh diperjelaskan lagi bagaimana kita nak lihat persaingan itu adalah satu persaingan yang sihat dalam kalangan peniaga-peniaga, persaingan yang kompetitif, nak dibezakan pula dengan kartel itu sendiri. Dia persaingan sihat ni, macam saya cakap contohnya Fiza, kita pergi kedai kasut. Contohnya Campbell, kita tahu Campbell tu kan banyak kedai kasut kan. So jadi kalau kita pergi kedai A, kasut yang jadi impian kita tu RM50. So kalau kita pergi kedai B, dia mungkin letak RM49. Okey, RM1 je beza dia. RM1. Tetapi tak ambil banyak tenaga, tapi kita dah save RM1. Kita dah tapi kedai hujung kita masuk dalam sikit RM45. Di situ apa orang kata keindahan persaingan tu. So dia memberi pilihan kepada pengguna untuk mendapatkan harga kompetitif pada orang kata tahap kualiti yang dia hendak sendiri. So kalau bayangkan kalau ada kartel tu semuanya RM50. Fiza nak beli ke? Tak ada pilihan lah, kedai A, B, C sama lah. Ya. Baik, cakap kat mereka tu buat satu kedai je lah. Okey. So jadi dia RM50, 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 kita akan rasa marah. Kita rasa tertindas. Begitulah orang kata senarionya kalau tiada persaingan. Itu kita baru ambil sedikit kasut. Kita belum cakap pasal gunting rambut lagi. Kita belum cakap lagi pasal bunga, pasal lori, perkhidmatan lori, pembuat roti, pengeluar ais, syarikat penerbangan, pusat jagaan kanak-kanak dan sebagainya yang dekat di hati rakyat. Okey. Bayangkan Fiza, kalau kita contohnya dulu ada kes, kami ada ambil satu kes ni, kami dapati kebanyakan persatuan negeri yang berkaitan dengan pusat jagaan kanak-kanak bersetuju secara kartel untuk menaikkan pada tahap yang sama fee. Bayangkan kalau kita ada anak 4. Selalunya kita bayar 300. Satu anak kita 1,200. Tiba-tiba dia naikkan jadi 500. Mahu tu duduk kita. So jadi kami panggil mereka semua. Lepas tu kami kata tolong hentikan. Alhamdulillah mereka hentikan. Lepas tu 2 tahun lepas, ada sekumpulan daripada mereka di sebuah bandar, ada 6-7 pusat jagaan kanak-kanak dan tuition at the same time. Mereka membuat satu kartel. So kami dah cakap dah hari itu, lepas ni kalau buat memang kami akan masuk, kami akan ambil tindakan. Memang kami buat dan mereka didenda RM30,000. Tak banyak visa, tetapi mereka ni orang kata perniagaan kecil dan sederhana dan juga mikro. Kalau RM5,000 amat banyak kalau didenda bagi mereka. So jadi saya harap lepas ni mereka seriklah. Okey. Mungkin Encik Iskandar boleh kongsikan juga kepada penonton kalau kita boleh ketahui dan mendekati MyCC itu dari segi latar belakang sejak bila ditubuhkan, fungsinya dan sebagainya. Jadi MyCC ni, Suruhanjaya Persaingan Malaysia ni adalah salah satu, macam saya cakap, salah satu agensi KPDNHP. Ditubuhkan pada 2011. Selepas itu kami menguatkuasakan akta persaingan kami, akta utama kami pada 1 Januari 2012. Objektif akta persaingan ni senang saja sebenarnya. Ia main objektif atau objektif utama dia adalah melindungi proses persaingan itu. Kami nak peniaga-peniaga di luar sana yang beratus ribu, berjuta tu, yang meniaga di Malaysia ni bersaing antara satu sama lain. Jangan berkomplot. So jadi apabila proses persaingan itu dilindungi, ada 2 grup ataupun kumpulan yang akan mendapat manfaat. Satunya adalah pengguna kita. Kita akan dapat pilihan kompetitif, kita akan dapat harga kompetitif pada kualiti yang kita hendak, yang kita pilih sendiri. Dan golongan kedua adalah peniaga itu sendiri. Mereka tidak sedar apabila persaingan berlaku, mereka akan meneruskan keusahawanan mereka, menambah baikkan keusahawanan mereka, menjadi lebih efisien, menjadi lebih inovasi. Kerana apa? Sebab kalau mereka nak tarik pelanggan, kalau mereka bersaing untuk tarik pelanggan, nak tarik Fiza. Kalau Fiza nak beli kasut, dia kata, Fiza datang sini, dia kata, kami ada voucher RM5.
Kalau Fiza beli the next apa orang kata kasut yang lagi satu, dia kata 30% off. Okay. Itu inovasi namanya. So, jadi pada masa yang sama, yang lain pula dia kata, okey, kalau kasut kamu rosak, kamu boleh hantar kat kami sendiri jadi cobbler dia. Ada warranty? Ada warranty. Itu maksudnya isu kecekapan. So, jadi bila kita, peniaga-peniaga bersifat demikian, siapa yang untung? Akhirnya, apabila pengguna dan peniaga masing-masing dalam ekosistem persaingan tu berjalan lancar, okey, dia akan memberi manfaat kepada ekonomi yang mampan. Ya. Itu secara Dan ini secara langsung memberi pilihan juga kepada pengguna itu untuk melihat harga yang kompetitif dengan juga barangan-barangan yang mungkin lebih berkualiti. Yeah. Cik Iskandar mungkin boleh kongsikanlah juga kepada penonton kita kan, apakah sebenarnya perbezaan antara KPDN HEP, agensi lain dan juga MYCC ni? MyCC dia bergerak secara macam KPDN HEP, okey, dalam isu pencatutan, okey, dia akan pergi ke kedai-kedai secara berasingan. Okey, contohnya baru-baru ini mereka telah mengeluarkan 650 notis kepada kedai gunting rambut seluruh Malaysia. So dia akan mengambil tindakan secara berasingan. Tetapi kami ini disebabkan kartel ni adalah satu pakatan, ada satu komplot yang menetapkan harga. Kami akan target, kami akan menyasarkan penyiasatan kami secara berkelompok. Ya. So, sebab mereka ni peniaga-peniaga yang sama dalam industri yang sama, mereka berpakat untuk menetapkan. So kami akan target semua. Okey. So jadi bila kita ambil tindakan tu, impact dia lagi besar. So jadi dengan harapan pemain-pemain industri lain juga akan sedar dan hentikan kegiatan anti persaingan mereka. Selalunya kita ambil kes yang berimpak besar. Contohnya kita ambil kes macam saya cakap tadi, perkhidmatan lori satu Malaysia. Kami ambil tindakan kepada isu persatuan bas sekolah. Ya, kami ada ambil tindakan kepada pengusaha-pengusaha pasir di sebuah negeri. Ya, so jadi ia mengajar mereka yang lain yang berniaga tu agar patuh kepada akta persaingan. Okey. Kalau mungkin juga Cik Iskandar boleh kongsikan kepada penonton kita contoh-contoh dan juga perbezaan perlakuan dalam perniagaan yang dianggap tadi sebagai anti persaingan kartel atau penyalahgunaan kedudukan dominan. Kalau boleh diberi contoh-contohnya, kabarnya ada juga perjanjian yang dilihat sebagai perjanjian mendata, ada perjanjian menegak. Apa perbezaan tersebut? Okey. Perjanjian anti persaingan ni ataupun kartel ni ada dua jenis. Satu adalah perjanjian mendata, di mana perjanjian itu di antara pemain-pemain yang dalam satu industri yang sama. Contohnya macam kasut, semua kasut. Ataupun semua kedai gunting rambut, sama saja. Yang kedua adalah perjanjian menegak. Perjanjian menegak ni mana pengilang dia dengan wholesaler dia ataupun pemborong dia dan juga retailer dia ataupun runcit dia bersekongkol untuk menetapkan harga. So, contoh kalau kita pergi balik kepada perjanjian mendata, iaitu perjanjian yang paling popular setakat inilah, ya. Sebab senang, sebab diorang ni mereka ni kami sedar bahawa mereka telah gunakan platform yang salah, iaitu persatuan mereka. Persatuan sepatutnya dia punya objektif adalah lain. Okey, untuk membantu kebajikan ahli-ahli, tetapi bukan untuk membuat kartel. Okey. So jadi perjanjian mendata yang paling popular menetapkan harga macam kes inilah yang saya sebut tadi, tipuan bidar. Tipuan bidar ni maksudnya dia masuk tender kerajaan ataupun tender mana-mana pihak swasta, dia berpakat, dia kata okey, kali ni saya menang, esok kamu menang untuk tender yang lain. Ataupun dia kata macam inilah, sebab kita pakatan macam mana kalau kita letakkan harga saya, okey, let's say jabatan kerajaan itu bajetnya 5 juta untuk satu perkhidmatan. So, tapi dia nak lebih. So, apa dia buat adalah dia berkomplot dengan kesemua, dia kata okey, kita akan letak 6 juta paling rendah. Okey. So jadi dia dapat keuntungan lebih 1 juta dan kerajaan rugi 1 juta.
Itu tipuan bidder. And then lagi satu, membahagikan pasaran. Okey. Membagikan pasaran macam ni. Contohnya saya adalah sebuah pasaraya. Okey, pasaraya saya di seluruh Malaysia. Okey. Dan ada lagi pesaing-pesaing saya juga. Okey, seperti yang berlaku di Malaysia sekarang ni. Ni contoh je lah ya. Okey, jadi saya sebagai pasaraya, saya berpakat dengan pasaraya-pasaraya yang lain. Saya cakap, okey, saya akan ambil Selangor. So, jadi kamu keluar daripada Selangor. Kamu fokus, B fokus kepada Kuala Lumpur, C fokus kepada Negeri Sembilan, D fokus kepada Melaka. So, cuba bayangkan kalau kita pergi di negeri A, hanya nampak muka saya saja. Okey, dimonopoli oleh satu individu saja. So, jadi kita tak ada pilihan. B nampak muka orang tu je, yang B saja. Apa ni orang kata kat Kuala Lumpur, dia saja. So, jadi apa pilihan kita ada? B je lah. Okey. Kalau dia letak harga RM10 mahal, apa orang kata kasut tu, itu je lah pilihan kita ada. Tak ada pilihan yang lain. Tak ada pilihan. Ya, memang orang kata, ada kedai-kedai kecil yang lain. Tetapi kita punya apa orang kata consumer behavior ataupun perangai pengguna kita ni, dia suka pergi ke satu tempat, senang nak beli semua. So jadi masih lagi apa orang kata pergi ke pasaraya ni, mengikut kajian kami, masih lagi popular. Lebih 60% rakyat Malaysia suka pergi ke pasaraya. Sebab kalau kita pergi, kita boleh lihat, boleh pegang, ya, boleh betul. sentuh kan? Betul. Itu kita cakap tentang perjanjian mendatang. Bagaimana pula dengan perjanjian menegak itu tadi? Menegak ni macam, contohnya dia daripada penghilang. Penghilang dia hasilkan satu produk. Contoh produk farmaceutical. Jadi dia kata pergi kat wholesaler dia, kamu boleh jual RM50 satu kotak. Dan dia pergi terus ke dia punya retailer yang dapat daripada apa ni kata supply tu ataupun ubat tu daripada wholesaler dia. Dia cakap you boleh jual 150. Kalau you jual kurang daripada 150, saya akan apa orang kata putuskan kamu punya supply ubat tu. Kamu tak boleh jual lagi ubat saya. So jadi itu adalah satu bentuk kartel. Sebab dia menetapkan harga daripada atas sampai ke bawah. Jadi kita yang rugi. Sepatutnya selalunya apa orang kata peruncit mesti diberi kebebasan untuk menetapkan harga. Demi proses persaingan. Okey. Baiklah, sebenarnya banyak lagi nak terus kami kongsikan bersama dengan anda penonton. Selepas ini kami nak kongsikan juga bagaimana inisiatif yang diambil oleh MyCC untuk menangani isu-isu berkaitan harga ini. Teruskan bersama kami di Soal Rakyat. Kami akan berehat dahulu seketika. Peniaga kartel, pengguna rugi, itu yang dibincangkan dalam Soal Rakyat pada malam ini dan kita masih lagi bersama dengan Encik Iskandar Ismail selaku Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC. Baiklah Encik Iskandar, banyaklah telah pun kita bincangkan di awal perbincangan tadi kan. Mungkin secara seterusnya boleh dikongsikan kepada penonton kita bagaimana sebenarnya cara penguatkuasaan lain yang diambil oleh MyCC untuk menangani isu-isu harga ni. Encik Iskandar. Disebabkan undang-undang persaingan kami ini berteraskan kepada prinsip ekonomi. Kami bukan saja mengambil jalan melalui penyiasatan dan penguatkuasaan sahaja. Tetapi kami juga ada beri nasihat polisi kepada kerajaan bagaimana isu persaingan ini mesti ditangani. Kami akan tulis surat kepada kementerian dan agensi kerajaan untuk menasihati mereka untuk mengambil jalan yang kami rasa boleh mengatasi isu itu. Keduanya, kami ada buat juga pengecualian di mana kalau kami rasa perjanjian itu perlu dikecualikan daripada liability di bawah Akta Persaingan, kami akan kecualikan. Tetapi mesti sebab yang kuat. Dan yang ketiga, salah satu cara ni Fiza, kami buat kajian pasaran. Sebab kajian pasaran ni dia punya objektif adalah untuk mengetahui isu-isu di dalam pasaran dan jika ada isu persaingan, bagaimana kita boleh atasinya. Sebab kadang-kadang kita kena tahu
dari mana asalnya ikan kita yang kita makan kat rumah tu? Dari mana ayam itu asalnya? Bagaimana dia melalui dalam apa orang kata supply chain tu, rantaian bekalan tu macam mana? Dia daripada ladang sampailah ke pinggan kita. So jadi dalam nak sampai ke pinggan kita tu macam-macam rintangan dia akan lalui. So jadi kita daripada kajian pasaran kita boleh tahu apa masalah. Okey, kalau masalah dia ini kita sarankan kepada kerajaan okey buat ini. Mungkin ia boleh apa orang kata menyelesaikan isu tu. Tetapi bergantung kepada kerajaan in the end sebab kita kadang-kadang kita lihat daripada isu persaingan. Tetapi ada polisi lain yang perlu dititik beratkan oleh kerajaan at the same time. So jadi isu apa orang kata untuk menimbang itu secara diperhalusi dengan lebih lanjut oleh kerajaan. Tetapi kajian kami selalunya menyeluruh. Ya. Itu adalah di bawah kuasa kami. Kami boleh buat kajian di mana kami akan contohnya kami dah buat banyak kajian dah. Kami buat kajian tentang kajian pasaran pasal fee badan-badan profesional macam firma guaman, landscape architect, engineers. Kami buat kajian kenapa mereka charge contohnya 5,000 sejam. Kami tahu apa isu dia, apa sebab dia, justifikasinya. Ya. So, jadi kami juga buat kajian pasaran tentang ayam daging tempatan. Kami buat. Kami tahu daripada mula sampai habis. Kalau saya bagi satu contoh. Tidak ramai tahu bahawa untuk membesarkan ayam ni dia akan makan. Tak henti-henti. Ya? So jadi kos untuk membesarkan ayam tu dalam RM1, 70 sen untuk makanan dia saja. Okey. Dia ayam tak henti-henti makan. Cuba kita pergi reban. Asyik mematuk je kat tanah tu kan. So itu salah satulah. So jadi kami juga ada buat kajian pasal isu sektor farmasutikal. Isu pasaran bahan binaan seperti simen, pasir dan sebagainya. Dan yang paling terkini tahun lepas bulan 8 kami ada buat satu kajian pasaran tentang makanan. Okey. Tidak pernah dibuat lagi di Malaysia ni. Kami MyCC agensi yang pertama yang betul-betul kaji kenapa harga dan bekalan sesetengah produk utama rakyat Malaysia harganya jadi begini. Kenapa ianya sikit? Kenapa kita kena banyak import dan sebagainya. So jadi kita ada buat pasal kajian pasal dalam satu kajian pasal daging lembu, pasal ikan kembung Fiza tahu tak? Favorite tu. Itulah. Hampir 80 hingga 90% rakyat Malaysia memang membesar dengan ikan kembung. Ya. Lepas tu kita ada buat kajian ke atas kobis, ke atas sawi dan juga rumusan bayi ataupun orang kadang-kadang panggil susu tepung bayi. Tapi sebenarnya tak boleh panggil susu tepung bayi sebab dia adalah rumusan bayi, infant formula. Okey. Sebab dia bukan susu. Rumusan yang dijadikan yang makanan dijadikan untuk bayi. seakan-akan seperti susu. Okey. Tidak akan siapa boleh buat susu yang sebenarnya. Itu adalah salah satu inilah. So, jadi kita rakyat ni kita kena faham. Okey. Ya memang kita cakap tentang apa orang kata macam contoh ikan Kita dulu peniaga-peniaga cakap ikan mahal sebab kos minyak diesel lori mereka mahal. Sekarang dah murah, kenapa harga ikan kembung tak murah? Okey. Antara isu-isu yang kami dapat tahu adalah dari nelayan sampailah ke pinggan kita ada 7 lapisan orang tengah yang ikan tu kena lalui. 7 orang. 7 lapisan. Okey. 7 lapisan. Kalau saya ada bawa slide tu, kalau kita tengok daripada nelayan, antara isu di nelayan pula kita kena tahu. Sekarang ni ikan-ikan di lautan ni sudah berkurangan. Ya, tidak banyak seperti dahulu sebabkan pencemaran ataupun boleh dikatakan juga overfishing. Overfishing di mana ikan kecil-kecil pun diambil
Patutnya ikan kecil-kecil kalau ikan biar dia besar dulu baru kita tangkap. So jadi dia tak ada apa orang kata tak ada sistem. Main angkut je semua. So jadi bila ikan berkurang, lepas tu Malaysia kena import ikan kembung dari negara-negara jiran. Fiza tahu tak ada sebahagian besar juga ikan kita berasal daripada China, Thailand. Ya, ikan kembung ikan kegemaran Fiza. Tentang semalam Fiza makan ikan kembung dari China. Kita tak tahu? Pagi tadi. Pagi tadi. Okey. So jadi selepas tu dia pergi ke sampai ke jeti, ada jeti owner ataupun pengendali jeti. Lepas tu ada apa orang kata pemborong orang tengah, macam ada satu perkataan yang dipanggil orang tengah ni sebagai daganan. Daganan ni apa ni ada satu apa ni lah dia pemborong tu dia bukan panggil di pemborong tapi dia panggil daganan. Lepas tu ada kita ada persatuan. Persatuan nelayan juga dan sebagainya. Dan barulah pergi ke tahap keperuncitan. Okey. Peruncit pula, kita kadang-kadang dia pergi dekat Pasar Borong Kuala Lumpur, ya. Dia pergi kat situ, lepas tu baru dia keluar balik. Dia keluar balik daripada Pasar Borong, okey. Barulah dia hantar ke Rawang, dia hantar ke Negeri Sembilan. Okey. Lepas tu dia hantar, bukan dia terus kepada kedai-kedai runcit. Dia hantar mungkin kedai-kedai besar dulu. Daripada kedai-kedai besar tu, kedai-kedai runcit beli pula. Ada banyak lapisan dan proses itulah. Ya, betul. So jadi barulah sampai ke pengguna. Kita selalunya kita harapkan bahawa kita pergi ke Speedmart. Kita pergi ke contohnya kedai runcit yang biasa, okey, kita dapat ikan yang harga yang murah. Tetapi kita tidak tahu bahawa ikan tu dah melalui 7 lapisan tu. Sebab orang tengah ni, okey, seorang ambil RM1, seorang ambil RM2, seorang ambil RM1 sekilo. Macam mana benda tu tak jadi RM18 sekilo? Ya, betul. So jadi pengguna juga kena bijak. Sejak COVID-19, okey, seperti mana yang kita sarankan, dalam kajian pasaran kata kami kata go for e-commerce. Okey. Bila kita cakap tentang e-commerce ini yang kita nak cakap juga kepada penonton kita bagaimana sekarang ini kita dalam proses untuk mengadaptasi norma baharu. Kalau kita bercakap tentang norma baharu ini, kita semua ini sedang bertatih, sedang sama-sama untuk mempelajari norma baharu ini. Bagaimana kita nak memberi pendekatan kepada pengguna-pengguna. Kalau kita cakap tentang ikan, daging ni, kebiasaan atau kebanyakannya yang membeli ikan daging ni mak kita, suri rumah dan sebagainya kan. Bagaimana kita nak mengajar mereka ni untuk mengadaptasi norma baharu ini, untuk memberitahu mereka bahawa tak salah untuk membeli melalui platform e-dagang itu mungkin. Untuk mengubah consumer behaviour atau perangai pengguna ni memang apa orang kata amat mencabar. Okey, alhamdulillah sebab ada apa orang kata sinarnya, ada hikmahnya apa yang berlaku sekarang ni. Dia seakan-akan memaksa pengguna-pengguna pergi ke e-dagang. Sebagai cara baru ataupun norma baru untuk mereka membeli ikan mereka atas talian. Tidak pernah terfikir kan Fiza selepas ni. Sebab selalu kita nak pergi nak tengok merah ke tak merah, keras ke tak keras ikan kita kan. Betul-betul. Kalau boleh menggeletik lagi bagus. Masih menggeletik lagi. So jadi kalau let's say contohnya kita beli daripada apa orang kata macam Izzah kata daripada pasar basah. Kadang-kadang apa yang kita impikan bukan saja kita nak beli ikan tetapi kita nak interaksi bersama masyarakat. Tetapi di sini norma baru ni dia ada juga kebaikan ni. Contohnya sekarang ni ada nelayan yang terus jual kepada pengguna. Macam kita. Ada yang buat dekat melalui apa orang kata Facebook dan sebagainya. Okey, dia lelong ikan tu. That's terus daripada Kuala Kedah. Ya. So, jadi kita ni untunglah sebab kalau sampai kat kita mungkin RM50 sekilo ikan kerapu tu. Okay, contohlah kalau kita nak ikan kerapu lah. Tetapi beli daripada nelayan RM20, RM30. So, jadi itu adalah kebaikan e-dagang. Kita dapat terus segar dan murah.
Okey. Jadi selain daripada itu, Cik Iskandar, mungkin banyak contoh-contoh yang juga telah pun disebutkan tadi. Kalau boleh dikongsikan juga apakah antara lain bidang-bidang kuasa yang ada pada MyCC ini yang juga dalam masa yang sama dapat memberi manfaat kepada pengguna dan juga menjaga kebajikan pengguna-pengguna ini. Cik Iskandar. Seperti okey. Dia tadi kita cakap pasal kartel ya. Kita cakap pasal kajian pasaran. Ya. Okey, dan ketiganya isu syarikat-syarikat yang dominan dan juga atau monopoli. Monopoli ni Fiza, perkataan monopoli ini berasal daripada bahasa Greek. Monopoli itu bermaksud satu peniaga or one trader. Okey. Okey. So jadi di apa orang kata di Malaysia ni di bawah Akta Persaingan ni menjadi apa orang kata monopoli ataupun apa kata syarikat dominan tidak salah. Okey. Besar sebesar mana kamu hendak jadi di dalam pasaran, itu urusan kamu. Okey. Okey. Tetapi apa orang kata satu syaratnya yang utama kepada syarikat-syarikat dominan dan juga syarikat monopoli ini, dia tidak boleh menuntut pasaran dengan membuli syarikat-syarikat kecil ataupun pesaing-pesaing dia ataupun pesaing-pesaing yang baru yang nak masuk baru nak masuk ke dalam pasaran dia. Dia tak boleh buat. Macam contohnya dia menaikkan harga, menurunkan harga sehingga membunuh pesaing dia dalam pasaran. Contohnya, kalau selalunya kita tahu apa orang kata jam, contoh kita ambil jam lah. Harga purata jam adalah RM100. Okay, yang biasa. So, jadi datang pesaing baru masuk, dia jual RM80. Sebab harga promosi, dia pun peniaga baru, dia nak perkenalkan, biasalah kan. So, jadi yang syarikat yang besar ni, yang monopoli ni dia tak suka. So jadi dia turunkan harga RM50 bawah kos dia. Okey. So jadi peniaga baru tu macam mana nak lawan? Dia paling rendah pun dia boleh pergi mungkin 70. Tapi yang tu 50. So jadi bila dia keluar balik sebab dia dah rugi, bankrupt. Okey. So jadi yang syarikat dominan dengan yang atau monopoli tu dia naikkan balik harga 150. Sebab dia tinggal dia seorang. Ataupun tinggal dia mungkin satu daripada 3 ataupun 4 dalam pasaran. So, jadi tak ada siapa yang boleh gugat kedudukan dia tu. Kiranya dia turut membunuhlah peniaga-peniaga ataupun pesaing-pesaing lain. Ya, betul. Tapi kalau begitu, adakah sebarang akta yang ada di bawah MyCC ini yang diguna pakai? Itulah Section 10, Akta Persaingan 2010, di mana ia melarang mereka ni, macam saya cakap tadi, dia buat apa orang kata mengenakan harga yang tidak munasabah sehingga membunuh persaingan dia. Contohnya keengganan membekal. Contoh Fiza, kalau kita buat sos cili, okey, bahan utama adalah cili. Okey. Kalau tiada cili, bukanlah sos cili, hanya sos. Okey. So jadi apabila saya ni contohnya Fiza selalu memang beli cili daripada saya. Beratus-ratus tan. Okey, beli je. Saya pun jual juga. Tiba satu hari tu saya kata tak nak jual lah. Sampailah Fiza tak boleh menghasilkan sos cili Fiza. Okey. Lalu Fiza keluar. Okey. MyCC boleh masuk. MyCC akan tanya saya. Dia kata, "Kenapa kamu tak jual kat Fiza?" Okey. Mungkin saya cakap, saya tak suka Fiza. Itu bukan justifikasi komersial. Contohnya kalau Fiza mempunyai hutang kepada saya, lebih kurang macam contoh 5 juta. Mungkin saya boleh stop bekalan tu. Ini saya stop sebab saya suka-suka saya hentikan bekalan. So semata-mata untuk bankruptkan sos cili Fiza. Itu saja. So jadi MyCC boleh masuk dan siasat saya untuk isu penyalahgunaan kedudukan dominan itu.
Jadi kita melihat bagaimana MyCC sendiri menjadi peneraju utama dalam menjalankan kajian pasaran dan juga mana-mana pasaran dengan melihat elemen atau indikator yang boleh berpotensi mengganggu gugat ataupun mengganggu proses-proses persaingan dalam pasaran. Sebenarnya banyak lagi nak kita bincangkan, Cik Skandar, malam ini bersama dengan penonton-penonton kita di Soal Rakyat. Namun kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini bersama kami. Kembali bersama kami dalam Soal Rakyat pada malam ini dan kita akan terus di blok ketiga ini membicarakan tentang apakah antara hak-hak ataupun apa yang boleh didapati, manfaat-manfaat yang boleh terus didapati oleh pengguna-pengguna bagi mengelakkan daripada persaingan ini berlaku. Cik Skandar, kalau kita lihat tentang monopoli yang telah pun kita bincangkan tadi, kalau boleh dikongsikan tentang apakah isu-isu terkini yang ada kaitannya dengan monopoli ini, adakah ia juga turut berkait rapat dengan isu e-hailing sekarang ini, Cik Skandar? Isu e-hailing ni telah kami tangani tahun lepas lagi. Kami telah menyiasat sebuah syarikat e-hailing dan kami telah keluarkan keputusan cadangan. Dan kami di situ kami ada meletakkan isu-isu yang kami rasa di mana pengguna menjadi mangsa akibat penyalahgunaan kedudukan dominan. Dia berada di dalam peringkat di mana kami panggil sesi representasi lisan, di mana mereka akan datang kepada kami untuk menerangkan kenapa mereka bertindak sedemikian. Barulah kami akan keluarkan keputusan akhir kami. So, jadi monopoli ini sebenarnya kalau kita syarikat itu membuat mengikut proses persaingan yang sebenar, yang sihat, dia tak akan menjadi isu. Tetapi kalau ia sampai mengganggu gugat kepentingan pengguna secara keseluruhannya, itu perlu diambil tindakan oleh MyCC. So, jadi syarikat e-hailing ini kami ambil tindakan. So, jadi disiasat dan juga kami telah keluarkan keputusan cadangan. Kita tunggu nanti mungkin tahun depan keluar keputusan akhir dia. Okey. Namun kita lihat dalam situasi terkini apa yang berlaku di negara kita. Kita faham dalam tempoh pasca Covid ini banyak juga perniagaan-perniagaan yang hari ini mengalami pelbagai cabaran untuk kembali pulih dan juga untuk beroperasi seperti biasa. Tapi di sini kita ingin tahu juga apakah peranan MyCC sendiri dalam memastikan peniaga-peniaga ini juga dalam masa yang sama mendepani pelbagai cabaran ekonomi ini tidak mengambil kesempatan terhadap apa yang berlaku dalam keadaan pandemik COVID-19 ini dan juga keadaan ekonomi yang sangat-sangat mencabar. Itu soalan yang amat perlu dipikirkan sedalam-dalamnya terutamanya oleh peniaga-peniaga. Kerana bukan sahaja mereka yang terkesan, kita juga rakyat Malaysia secara keseluruhannya terkesan dengan pandemik ni. So, jadi apabila mereka katakan kepentingan mereka sebagai peniaga perlu dijaga dahulu, tidak bolehlah, tidak adillah sedemikian. So, jadi dalam hal ini nasihat kami adalah adaptasikan perniagaan anda kepada norma baru. Kerana salah satu objektif Akta Persaingan ini adalah untuk memberi manfaat kepada peniaga-peniaga sendiri. Apabila peniaga-peniaga sendiri efisien, berinovasi dan juga keusahawanan mereka diteruskan, saya rasa tak ada masalah. Contohnya inovasi, inovasi e-dagang. Kalau kamu tak boleh keluar, hilang pekerja, sebab kamu tak mampu, guna platform e-dagang untuk sampaikan kamu punya produk ataupun perkhidmatan terus kepada pengguna. Dan pengguna pun sudah mula biasa dengan e-dagang. So, jadi ambil peluang pada masa sekarang ni. Inilah masa yang paling sesuai di mana consumer behavior atau perangai pengguna sudah mula berubah ke arah e-dagang. Setiap rakyat Malaysia ada, hampir setiap rakyat Malaysia lah, terutama di bandar, mempunyai smartphone, telefon pintar, mempunyai akses kepada internet dan sebagainya. So, orang kata everything at your fingertips sekarang. Betul. So, jadi bayar pun tak pakai duit dah. Bayar pakai phone. Tunjuk phone dah cukup. So, jadi situ ambil kesempatan, jadikan diri anda lebih berinovasi. Keduanya,
apabila membuat keputusan, apa-apa keputusan berkenaan dengan harga, berkenaan apa yang hendak dijual, jangan berkomplot dengan orang, dengan pesaing-pesaing kamu ataupun seteru-seteru kamu yang dalam industri yang sama. Kalau kamu nak naikkan RM1, naikkanlah RM1. Sebab kamunya kos mungkin naik 10%. Mungkin RM1 itu sebenarnya 10% daripada kenaikan kos kamu. Tetapi kalau kamu tak nak naik, tetapi disebabkan kamu dah berkomplot dengan orang lain, kamu dipaksa naikkan 100%. Itu bahayanya. Jadi sebab itulah proses persaingan ni perlu dijaga. Dan mereka mesti menjaga keputusan mereka itu sentiasa bebas dari pengaruh-pengaruh kartel. Sebab kalau pengaruh kartel ni ada dan mereka ikut kartel tu, memang akan dapat lawatan daripada kami. Saya kira ini juga satu informasi dan juga pendekatan baru kepada peniaga-peniaga yang baru nak memulakan perniagaan mungkin. Kerana mereka mungkin tak tahu bahawa wujudnya kartel ini sendiri, Cik Iskandar. Tapi kita nak tahu juga, jika ada dalam kalangan peniaga-peniaga ini yang telah pun mungkin diberi amaran pertama, kedua, namun tetap ingkar, adakah sebarang penalti ataupun hukuman akan dikenakan kepada mereka? Sudah semestinya. Dalam undang-undang kami, Akta Persaingan, jika mereka terlibat dalam apa-apa amalan anti persaingan, sama ada kartel ataupun penyalahgunaan kedudukan dominan, mereka boleh dikenakan 10% ke atas modal pusing ganti mereka ataupun pusing ganti turnover ataupun revenue ataupun jualan mereka. Contohnya, Fiza, kalau syarikat itu membuat 10 juta setiap bulan, dan 1 tahun 120 juta. Jadi kalau pelanggaran itu ataupun amalan anti persaingan itu ataupun kartel itu berlaku selama setahun, dan dibuktikan, kami boleh denda mereka sehingga 10%. Selalunya kartel kami akan pergi yang paling tahap tinggi, sebab kartel ni memang akan merugikan pengguna. So jadi nak mengajar memberi pengajaran kepada mereka, kami akan go for maximum ataupun maksimum 10%. So jadi 120 juta, kita ambil 10%, 12 juta. Selalunya kalau peniaga ni kita ambil duit mereka, selalunya lah mereka akan serit. Sebab duit itu mereka perlukan untuk jadi modal pusing ganti mereka. Nak buat rolling. So jadi kalau 12 juta ditarik daripada mereka, tempanglah mereka sekejap. So jadi kami berharap kalau kami denda 12 juta, mereka tak buat lagi. Dan kami boleh kasih arahan lain juga. Contohnya kami kata, kamu kena buang kamu punya ketua pegawai eksekutif. Sebab dialah yang yang memulakan kartel tu, dia jadi ketua kartel tu. Sebab Fiza, kalau dalam isu perundangan persaingan dalam secara global, apabila syarikat itu terlibat dalam kartel, ia akan menjatuhkan reputasi mereka. So selalunya syarikat-syarikat yang terbabit, kadang-kadang dia tak tahu. Kadang-kadang dia punya general manager yang buat. Kadang-kadang ketua pegawai eksekutif dia buat. So jadi kalau lembaga pengarah tahu, selalunya dia buang. Okey. Cik Iskandar, tapi bagaimana pula sebelum kita pergi kepada pengguna, kan, bagaimana pula peniaga-peniaga ini nak mengetahui tentang perkara-perkara ini? Adakah mereka boleh pergi ke MyCC dan mendapatkan khidmat nasihat ataupun bagaimana? Dia ada banyak cara. Kalau peniaga-peniaga nak tahu pasal kami, nak tahu pasal undang-undang kami dan guidelines dan sebagainya, boleh masuk kepada laman web kami. Dalam laman web kami, kami ada e-learning system. E-learning system ni percuma. Lepas tu dah habis belajar dalam masa 2 jam online. Tak lebih 2 jam kami jamin. Belajar sampai A sampai Z, kami padatkan modul tu. Lepas tu at the end, you akan dapat e-certificate ditandatangani oleh pengerusi dan juga ketua pegawai eksekutif. Wow. 2 jam je? 2 jam je. Sebab kami tak nak kami nak mereka fokus. Fokus kepada benda-benda yang perkara-perkara yang asas. Sebab
perkara asas kalau kamu boleh ikut, perkara lain kamu boleh senang ikut. Ya. So jadi itu yang keduanya. Ketiganya, mereka boleh invite kami untuk beri penerangan. Setakat ni Fiza, kami dah buat lebih daripada 300 program advokasi seluruh Malaysia sejak tertubuhnya MyCC sejak 2011 sehingga sekarang lebih 300 advokasi. Kami pergi kepada kementerian, kami pergi kepada agensi, kami pergi kepada syarikat-syarikat besar-besar, kecil-kecil dan pergi persatuan chambers of industry, semua kami pergi. Ajaklah kami datang. Okey. Janganlah kami datang pula. Okey. Kalau MyCC datang tu bahaya sikit. Ya, betul-betul. Itu kepada peniaga-peniaga itu. Tapi di penghujung perbincangan kita ini, kalau kita boleh rumuskan sedikit dan bagaimana pula pengguna-pengguna khususnya boleh membuat laporan sekiranya ada mereka melihat sebarang kartel ataupun salah guna kuasa dominan ini berlaku. Boleh. Kami nak senangkan semua pihak, terutama pengguna dan juga peniaga, sebab ada peniaga yang tertindas dalam isu ni. Jadi dia boleh email kami, ya, boleh pergi kepada website kami www.mycc.gov.my. Okey, dia boleh telefon kami juga. Okey, telefon kami di 2273 2277. Ya, telefon kami ataupun boleh datang kepada pejabat kami di Menara SSM tingkat 15. Lepas tu kalau tak nak juga, tak ada masa, boleh tulis surat kat kami. Tulis surat pun boleh? Boleh. Asalkan sampai mesej tu kepada kami. Boleh fax, kalau ada mesin fax lagi lah. Okay. Sekarang ni jarang orang guna mesin fax kan. Kalau gunalah ada. Jadi apa yang kami tak kisah, janji senang bagi kamu. Okey. Kalau kita boleh ulang sekali lagi di Facebooknya di www.facebook.com/themycc, di Twitter pula, tweet handle-nya twitter.com/themycc dan juga di Instagram www.instagram.com/themycc. Dan mungkin Cik Iskandar boleh kongsikan ataupun berikan pesanan kepada penonton-penonton kita, apa yang perlu mereka tahu, apa yang mereka perlu fahami, apatah lagi bukan saja peniaga-peniaga tetapi khususnya kepada pengguna agar kita juga dapat memilih, membuat pilihan yang terbaik, melihat harga yang kompetitif dalam masa yang sama, tidak ditindas oleh peniaga-peniaga. Okey. Nasihat saya sebagai pengguna, saya juga pengguna, saya beli beras juga, kicap semua kan. So jadi saya nasihatkan adalah untuk membuat satu, kita buat senarai apa yang kita nak beli dan apa tempat yang kita nak pergi. So, jadi kalau kita rasa benda tu, produk itu terlampau mahal, kita pergi pergi ke tempat lain. Satu, mungkin dia kata susahlah, dia kata nak bayar parking, minyak dan segalanya. Kata beli e-commerce, pakai e-commerce, pakai e-dagang. Lazada nanti tak Allahu Akbar. Apa ni yang kata contohnya apa saja dalam atas talian kan? Apa-apa yang atas talian dan sebagainya, pergi kepada atas talian. Lepas tu KPD NHP dia ada satu apps dia panggil Price Catcher. Price Catcher ni dia akan beritahu, okey, di kawasan Bangi, okey, harga di Section 1 harga dia macam ni. Section 9 harga dia macam ni untuk produk yang sama. So jadi pilihan kamu. Janji kamu perkasakan diri kamu untuk membuat pilihan supaya kamu dapat harga yang kamu hendak dan pada kualiti yang kamu hendak. Itu hak kamu. Dan peniaga, buatlah yang terbaik untuk mendapat kesetiaan pengguna kamu, pembeli kamu. Okey. Janganlah sampai menipu. Ya. So jadi itu sajalah saya pun yang boleh saya sumbang dari segi situ. Jadi saya kira ini satu penjelasan yang cukup lengkap dan juga manfaat daripada Encik Iskandar sendiri. Jadi kepada anda pengguna sekali lagi diingatkan, kalaulah mungkin anda berhadapan dengan ataupun ingin membuat sebarang aduan berkaitan kartel mahupun salah guna kuasa dominan ini, anda boleh terus pergi kepada MyCC di www.facebook.com/themycc ataupun ke Instagram dan juga Twitter mereka. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Encik Iskandar Ismail selaku Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC. InsyaAllah kita jumpa lagi. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum.